Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum kami ingin membentangkan tentang tokoh pendidikan awal kanak-kanak iaitu Ibnu Khaldun, saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Huda Syafiqah binti Zaman. Seterusnya kami akan membentangkan tentang tokoh Ibnu Khaldun. Untuk 1.0 iaitu pengenalan. Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang bawah berumur 18 tahun dan ia merupakan modal insan yang penting kepada negara. Definisi kanak-kanak bagi tokoh Ibnu Khaldun ialah kanak-kanak harus dibentuk dengan kasih sayang, iaitu dengan cara lemah lembut dan bertimbang rasa, bukannya dengan kekasaran. Okey, bagi tokoh Maria Montessori pula, kanak-kanak ialah manusia yang muda iaitu belum mencapai baligh. Manakala bagi tokoh Friedrich Robel ialah manusia yang berumur di bawah 18 tahun yang digelar budak atau anak kecil yang belum mencapai baligh serta belum tahu untuk membuat keputusan dengan betul. Pelantikan Pesuruhjaya Kanak-kanak Malaysia (SISI) pada Ogos 2019 bertujuan untuk meningkatkan hak kanak-kanak di Malaysia. Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak OCC. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia adalah sebuah pejabat bebas yang bertanggungjawab untuk melindungi dan memperkasakan hak kanak-kanak seperti yang termaktub dalam Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak iaitu CRC. Kanak-kanak adalah golongan yang lebih rentan dan lemah di mana hak dan kepentingan mereka perlu dilindungi oleh kita semua. Melindungi kanak-kanak dari segala bahaya, penyalahgunaan dan eksploitasi adalah tanggungjawab bersama masyarakat dan institusi. Seterusnya untuk 2.0 iaitu biodata tokoh. Nama penuh beliau adalah Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakr Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Khaldun, tetapi beliau lebih dikenali sebagai Ibnu Khaldun. Sempena nama tempat kelahirannya di kawasan Khalduniyah iaitu di Tunisia. Beliau merupakan salah seorang pakar sains Arab yang hidup antara tahun 1332 hingga 1395. Beliau juga banyak memberi sumbangan yang besar kepada manusia sehingga dapat menaikkan nama beliau di persada dunia. Untuk 2.1 zaman kanak-kanak sehingga remaja tokoh. Ibnu Khaldun dilahirkan pada 1 Ramadan 732 Hijrah bersamaan dengan 27 Mei 1332 di Tunis, Tunisia. Keluarganya berasal dari keturunan Arab Yaman. Pendidikan Ibnu Khaldun sewaktu kanak-kanak dan remaja tidak berbeza dengan anak-anak yang lain, iaitu belajar mengaji, belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemahaman dan penafsiran Al-Quran kepada Muhammad Ibnu Sa'id bin Nail. Selain beliau belajar bahasa Arab kepada ayahnya sendiri, beliau juga menimba ilmu bahasa Arab kepada Sheikh Muhammad Ibnu Al-Arabi Al-Hushairi, Sheikh Muhammad Al-Shawash Al-Zalzali, Sheikh Muhammad Ibnu Al-Qashar dan Sheikh Muhammad Ibnu Bahr. Sikap anak-anak remaja yang berusia antara 7 hingga 13 tahun di mana beliau menerima segala apa yang diajarkan kepadanya, dan hal itu terjadi pada diri Ibnu Khaldun juga. Ketika berusia 15 tahun dalam diri Ibnu Khaldun, adanya suatu perubahan pada sikap dan tingkah lakunya merupakan masa yang paling menentukan bagi perkembangan intelektual seseorang manusia muda. Okey, seterusnya untuk 22 iaitu zaman kegemilangan tokoh. Karyanya iaitu Al-Muqaddimah diakui sebagai karya ulum yang menjadi sumber kajian serta rujukan.
Buku itu diterbitkan dalam 3 jilid, iaitu jilid pertama yang menguraikan tentang pensejarahan dan faktor-faktor naik turunnya sesebuah kerajaan. Jilid yang kedua pula menerangkan tentang ekonomi kerajaan dan jenis-jenis ilmu pengetahuan serta pekerjaan yang wujud di dalam masyarakat Afrika Utara ketika itu. Dan jilid ketiga pula ialah mengenai tentang hal-hal keagamaan. 5 perkara yang diketengahkan oleh beliau adalah penyediaan pendidikan agama, iaitu pengajaran Al-Quran, penyediaan teknik pengajaran yang berkesan, penyediaan pendidikan akhlak, penyediaan pendidikan psikologi dan penyediaan pendidikan sosial. Beliau juga menekankan bahawa anak-anak di peringkat awal haruslah di peringkat awal haruslah didedahkan dengan pengajaran Al-Quran kerana dapat memperkukuhkan akidah dan keimanan. Ia juga dapat membentuk malakah, iaitu bererti bakat atau tabiat manusia. Assalamualaikum, nama saya Nurul Fitriana binti Supian. Saya akan menerangkan serba sedikit sumbangan Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ialah seorang ilmuwan Islam dan sejarawan terkemuka pada abad ke-14. Karya teragungnya iaitu Muqaddimah bermula sebagai penulisan mengenai sejarah-sejarah orang Arab dan Berber, tetapi mengandungi pandangan pendekatan saintifik mengenai pemahaman sejarah, politik dan ekonomi. Pertama sekali, sumbangan beliau dalam menulis Kitab Agung. Beliau ialah orang pertama yang mengkaji tentang pembangunan, struktur dan fungsi masyarakat manusia serta masalah sosial, dan beliau juga amat terkenal dengan teori asabiah. Selain itu, tercetuslah Kitab Al-Ibar. Di bahagian pengenalan ini dinamakan Muqaddimah yang Agung. Kitab ini setebal 700 muka surat. Kitab ini setebal 700 muka surat dan dibahagikan kepada 6 bab. Seterusnya, untuk sumbangan dalam bidang ekonomi pula, beliau telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, kerja keras, kerjasama dan kesederhanaan serta turut menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Dalam bidang politik pula, Ibn Khaldun mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi dalam dirinya dan turut menjawat banyak jawatan penting sepanjang usianya, antaranya ialah Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Anan, anggota Majlis Ilmiah, anggota Jabatan Setiausaha Sultan Abu Salim bin Abi Al-Hasan di Fez, Duta Granada, Perdana Menteri Haji, Bogi dan Ketua Hakim Qadi Al-Dirha di Mesir. Seterusnya, dalam bidang pengasas falsafah sejarah, beliau mengembangkan falsafah tidak berasaskan keagamaan. Paling awal, sebagaimana dicatat dalam karyanya Muqaddimah, di bahagian pengenalan serta menetapkan beberapa prinsip untuk sejarah. Dalam bidang sosiologi, beliau memajukan konsep ekonomi, perdagangan dan kebebasan dan turut membangunkan idea bahawa tugas kerajaan hanya terhad kepada mempertahankan rakyatnya daripada keganasan, melindungi harta persendirian, menghalang penipuan dalam perdagangan, mencetak dan menguruskan penghasilan wang serta melaksanakan kepimpinan politik bijaksana dengan perpaduan sosial dan kuasa tanpa paksaan. Akhir sekali, dalam kaedah pendidikan dalam kitab, beliau menyebut dalam karyanya kaedah yang perlu digunakan oleh para guru dalam pendidikan bahasa Arab dan tidak membincangkan kaedah-kaedah umum dalam sesuatu disiplin ilmu. Seterusnya, terdapat implikasi daripada sumbangan-sumbangan beliau yang tadi diperkatakan. Idea pemikiran beliau sering dijadikan wacana.
tema-tema seminar, bengkel dan persidangan ilmiah serta judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. Implikasi dalam menulis Kitab Agung, Ibn Khaldun membawa pendekatan ilmiah ke dalam pemahaman sejarah. Dalam mukadimah, Ibn Khaldun menggambarkan peranan kebudayaan dalam pembentukan masyarakat dan juga memberikan pandangan tentang keadilan dan kepimpinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam bidang ekonomi pula, Ibn Khaldun menciptakan konsep kitaran sejarah dan ekonomi. Menurutnya, masyarakat lulus 4 tahap kitaran, iaitu pembentukan, iaitu asal-usul, pertumbuhan, kemunduran dan kehancuran. Beliau juga membantu memahami kerumitan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan ekonomi. Pendekatan holistiknya membantu memahami kerumitan faktor yang mempengaruhi ekonomi sesuatu masyarakat. Seterusnya, dalam bidang politik, Ibn Khaldun menonjolkan pentingnya iklim dan lingkungan dalam membentuk watak masyarakat dan pemerintahan. Semangat Ibn Khaldun dalam bidang politik tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah dan dinamik sosial, tetapi juga menawarkan pandangan yang relevan terhadap masalah-masalah politik dan pemerintahan pada zamannya serta dapat diterapkan dalam konteks sejarah dan politik yang lebih luas. Dalam pengasas falsafah sejarah, Ibn Khaldun menggabungkan pendekatan sosiologi dalam pemahamannya terhadap sejarah. Beliau tidak hanya melihat peristiwa sejarah secara terpencil, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Dalam bidang sosiologi pula, ketika suatu kelompok memiliki tingkat asabiah yang tinggi, mereka cenderung lebih kuat dan bersatu. Ibn Khaldun menyedari bahawa faktor lingkungan seperti iklim dan geografi memiliki dampak besar terhadap perkembangan kebudayaan dan masyarakat. Akhir sekali, kaedah pendidikan dalam kitab Sistem Pendidikan seharusnya membantu dalam memupuk semangat kebersamaan dan mengekalkan asabiah sebagai elemen penting pembangunan masyarakat serta memberikan nilai-nilai moral dan etika yang kuat untuk membentuk individu yang bertanggungjawab. Untuk akhir sekali, iaitu kesimpulan. Ibn Khaldun merupakan seorang yang berpendidikan tinggi serta berfikiran luas dalam membentuk tamadun Islam yang berdarjat tinggi. Kita boleh jadikan beliau sebagai ikon untuk meluaskan cara-cara pemikiran tentang sesuatu perkara, kerana beliau merupakan seorang yang bijak dalam berfikir. Dalam menganalisis pemikiran Ibn Khaldun berkaitan pembentukan masyarakat, dapatlah dirumuskan bahawa asas yang paling utama dihuraikan ialah keperluan berpegang kepada ajaran Islam dalam membangunkan masyarakat. Pegangan agama yang kukuh dapat memantapkan semangat persaudaraan sesama umat Islam dan ini menjadi asas utama untuk bersatu dan maju ke hadapan. Jika agama diabaikan, manusia akan menunjukkan sifat yang tidak baik dalam diri mereka dan kehidupan manusia akan bercelaru. Sebab itulah pentingnya agama dalam diri kita dan dalam kehidupan semua masyarakat. Kami berharap semua masyarakat dapat menjadikan karya beliau adalah sebagai panduan dalam kehidupan kerana ianya memberi impak dan banyak memberi inspirasi kepada kita dalam kehidupan. Semangat beliau juga memberi kesan positif yang mendalam terhadap masyarakat generasi masa kini. Sekian daripada saya tentang Ibn Khaldun. Terima kasih.